Baik, terima kasih Nulila. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Penekanan terhadap penambahbaikan kualiti pendidikan dalam bidang kemahiran sangat penting bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan di dalam dan luar negara. Oleh itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Uga Embas mahu sistem latihan kemahiran dan jalinan usaha sama dengan pihak industri diperkukuh supaya lebih responsif dan menepati keperluan ekonomi negara ke arah revolusi industri 4.0. Katanya, pembangunan koridor tenaga boleh diperbaharui Sarawak SCO mampu mengurangkan penghijrahan ke luar negara anak-anak tempatan yang mempunyai pelbagai kemahiran industri pada masa akan datang. Tambahnya, kerajaan turut menubuhkan USCO diketuai Universiti Malaysia Sarawak bagi mengenal pasti dan merancang kursus-kursus dan latihan teknikal yang diperlukan oleh industri dalam SCO. Datuk Ahmad Douglas berkata demikian bersempena Majlis Perasmian Karnival Kemahiran Sinar Kecemerlangan KSK daerah Miri di Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Muda Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil. Sementara itu, Datuk Dr. Penguang dalam sidang media kemudiannya berkata, program KSK amat bertepatan dengan usaha kerajaan untuk menarik penglibatan pelajar dalam bidang kemahiran sekaligus melahirkan lebih ramai tenaga mahir tempatan. Beliau percaya bajet 2018 yang akan dibentangkan pada Jumaat ini turut memberi tumpuan kepada pemerkasaan bidang pendidikan teknikal dan vokasional. Konsortium Pemaju Projek Pembinaan disaran menitik beratkan isu keselamatan dan alam sekitar atau HSE jika ingin terus terlibat dalam projek pembangunan. Ini termasuk mematuhi semua keperluan perundangan, mempertingkat tahap HSE di tempat kerja selain meningkatkan kebajikan pekerja di lokasi. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. James Jemut Masing berkata pihak kontraktor perlu menyedari bahawa pelaksanaan inisiatif HSE tidak hanya sekadar melaksanakan undang-undang, namun apa yang lebih penting mematuhi peraturan yang ditetapkan demi menyelamatkan nyawa pekerja dan orang awam. Ujarnya setiap individu yang terlibat dalam projek pembinaan mempunyai peranan masing-masing untuk memastikan tapak kerja yang selamat. Sehubungan itu, Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak sebagai sebuah agensi kejuruteraan utama negeri harus menjadi contoh yang baik dalam menguatkuasakan ketetapan terhadap semua peraturan HSE yang berkaitan. Tan Sri James Masing berucap semasa merasmikan Forum Keselamatan JKR Sarawak kedua di Kuching. Teks ucapannya dibaca Menteri Muda Jalan Pesisir Datuk Julaihi Narawi. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud hari ini menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Melanau Kuching PMK di Astana Negeri Petrajaya Kuching. Rombongan diketuai Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar yang juga penasihat PMK, Datuk Len Talif Saleh, bertujuan menjemput Tun Pehin Sri Taib merasmikan Majlis Hari Keluarga Pedudun Berambih di Kuching Sabtu ini. Lebih 1,000 masyarakat Melanau di Kuching dijangka menghadiri majlis yang turut mempamerkan pelbagai aktiviti bagi mempromosi budaya etnik Melanau. Program tahunan itu untuk memperkukuh semangat kekeluargaan dalam kalangan masyarakat Melanau selain mengeratkan hubungan dengan masyarakat etnik lain. Terdahulu, Yang di-Pertuan Negeri turut menerima kunjungan hormat daripada Bishop Gereja Anglikan di Sarawak dan Brunei Darussalam, Reverend Donald Jude, serta kunjungan hormat daripada Pesuruhjaya Tertinggi Australia ke Malaysia, Rod Smith. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Sim Kui Hian menempelak Parti Tindakan Demokratik DAP Sarawak berhubung dakwaan mengatakan pasar komuniti Stutong di Kuching tidak bersih dan elok. Katanya jika dibuat perbandingan dengan pasar basah di Pulau Pinang, nyata pasar komuniti Stutong jauh lebih cantik, bersih dan teratur. Ia hasil kerjasama erat di antara Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dengan penjual di pasar basah itu demi keselesaan mereka dan pengunjung. Beliau berkata kementeriannya akan terus membantu MBKS melakukan penambahbaikan baik dari segi infrastruktur dan kemudahan termasuk menyediakan peti ais untuk mengekalkan pasar komuniti Stutong sebagai tempat yang boleh dibanggakan oleh semua pihak. Pasar komuniti Stutong mula beroperasi sejak Jun 2008 dan mempunyai 567 tempat penjaja dan penjual. Datuk Dr. Sim bercakap semasa dialog bersama penjaja dan penjual pasar komuniti Stutong di Kuching.
Anggota Brigad Ketiga Infanteri Malaysia diseru sentiasa berada pada tahap kesiapsiagaan yang tinggi termasuk latihan, operasi, modal insan dan aset. Panglima 3 Brigad Infanteri Malaysia Brigadier Jeneral Muhammad Bustaman Mat Zain memberitahu anggota juga perlu mempertingkat pengetahuan dan kemahiran bagi memperkasa perkhidmatan dalam bidang masing-masing. Untuk itu, elemen-elemen seperti modal insan, jendera atau kaedah perlu disepadukan secara seimbang agar ia dapat menjadi sinergi yang mampu menghadapi pelbagai cabaran dan ancaman di masa depan. Jelasnya langkah itu dapat membangun dan mengukuhkan keupayaan anggota bagi memastikan setiap rancangan dalam pelan pembangunan keupayaan dan kesiagaan dapat dicapai dengan berkesan. Ancaman bukan tradisional akan terus mempengaruhi persekitaran keselamatan di rantau ini, termasuk ancaman keganasan, pemerdagangan manusia, penyeludupan wang dan aktiviti lanun yang berlaku merentasi sempadan negara. Brigadier Jeneral Muhammad Bustaman berkata demikian pada upacara pembarisan bersempena Hari Ulang Tahun Brigad Ketiga Infanteri Malaysia ke-60 di Kem Semenggok di Kuching. Terdahulu beliau turut memeriksa pembarisan yang disertai 27 pegawai dan 438 anggota lain-lain pangkat. Bajet 2018 yang akan dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak Jumaat ini mengundang pelbagai reaksi daripada segenap lapisan masyarakat di Sarawak. Rata-rata orang awam yang ditemui RTM melahirkan harapan supaya kerajaan terus memberi fokus kepada keperluan dan kebajikan mereka. Seperti mana kita tahu pada tahun 2017, pembentangan untuk usahawan beberapa ratus. Kemudian kita nak untuk bantuan untuk usahawan bermutera, kalau boleh 2018 ni kita pihak kita nak minta peningkatan lebih lagi daripada pihak kerajaan. Mendapatlah kami boleh ratakanlah pembagian macam duit nak macam belanjaan bersekolah, bantuan dari segi persekolahan. Kami nak mendapat jangan dipilih kasih lah, dapat sama rata. Diharapkan ada penambahan kota untuk cuti pada pegawai-pegawai, memandangkan bagi para ibu-ibu yang dah ada anak, dah ada apa macamnya, hanya boleh ada masa dan ada masa untuk menjaga sidak anak-anak sidak yang lagi kecil daripada di rumah lah. Sementara itu, jurang gaji pekerja swasta di Sarawak turut mendapat perhatian untuk mengimbangi kos sara hidup tinggi. Dari segi gaji yang pastinya berbeza dengan di Semenanjung, gaji di Semenanjung lebih tinggi berbanding di Sarawak. Tetapi dari segi harga barang di Sarawak lebih mahal berbanding di Semenanjung. Pastinya akan menekan untuk pekerja-pekerja swasta yang seperti kami yang berada di Sarawak. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk N5 petang ini, dan untuk berita seterusnya kembali kepada Nolela di Angkasa Puri. Silakan.